Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Bertemu lagi kita pada kali ini bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 ini, yang mana pada kali ini kita akan belajar pelajaran 3 di bawah tajuk Hukum Tajwid, yang mana sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat dahulu objektif bagi pembelajaran ini, iaitu mengetahui maksud hukum mad silah, mad lazim serta perinciannya. Seterusnya menguasai pembahagian hukum qalqalah, dan yang terakhir menjawab soalan di bahagian deskripsi yang telah pun Ustaz sediakan. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita lihat mad silah. Mad silah ialah mad yang terdapat selepas huruf ha dhamir yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Ha dhamir ni, pelajar-pelajar sekalian, kalau kita baca, kita jumpa dalam Quran perkataan contoh lahu, bihi, yang hu, hi tu dipanggil ha dhamir. Okey, nanti kita akan terangkan. Mad silah ini dibahagikan kepada dua. Satunya dipanggil mad silah qasirah, mad silah yang pendek. Pendek itu apa? Pendek itu bacaannya. Yang kedua dipanggil mad silah tawilah, mad silah yang panjang. Apa yang panjangnya? Iaitu baca dia tu, mad dia tu lebih panjang daripada mad silah qasirah. Baik, terus kita lihat mad silah qasirah apabila ha dhamir terletak di antara dua huruf yang berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah pada dua kalimah yang berlainan. Okey, kita lihat cara bacaannya adalah dua harakat. Pada contoh izhab ila fir'auna innahu tagha. Kita lihat di sini ha dhamir berada di antara dua huruf berbaris, iaitu nun sabdu ni ada huruf berbaris, ta pun huruf berbaris. Jadi terletak di antara dua huruf yang berbaris, yang mana nak diceritakan di sini mad ini yang terhasil daripada ha ni, hu itu bertemu dengan huruf selain hamzah. Maknanya kita dapati di sini terdapatnya huruf ta, bukan huruf hamzah. Kerana itu ia dinamakan dengan mad silah qasirah. Ustaz baca sekali lagi contohnya, izhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha, bacaannya adalah dua harakat. Begitu juga pada contoh ila qaumihi ghadbana. Ila qaumihi, tengok huruf ha di antara dua huruf berbaris, mim berbaris, ghain juga berbaris. Okey, daripada ha ini keluarnya huruf mad qaumihi, tapi selepasnya tidak ada hamzah, maka kerana itu kita namakan dia dengan mad silah qasirah. Baik, kita lihat pula kepada mad silah tawilah. Macam mana perbezaannya? Iaitu apabila ha dhamir terletak di antara dua huruf yang berbaris bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah yang berlainan. Okey. Ia juga melibatkan kedudukan ha dhamir itu di antara dua huruf berbaris. Mana? Iaitu kita lihat pada contoh ra berbaris, hamzah berbaris. Tetapi yang menjadikannya mad silah tawilah ialah ha ini menghasilkan huruf mad yang mana selepasnya ada huruf hamzah. Begitu juga contoh yang kedua, bihi ada hamzah di ujung selepasnya. Kerana itu ia dinamakan dengan mad silah tawilah. Oleh kerana ia mad silah tawilah, maka bacaannya adalah sepanjang 4 atau 5 harakat. Dibaca 4 atau 5 harakat. Mad silah tawilah ini, kalau pelajar-pelajar perhatikan, dia adalah mirip dengan mad jaiz munfasil. Dia mirip dengan mad jaiz munfasil. Huruf mad
bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tetapi oleh kerana ia huruf mat ini terhasil daripada ha yang kita panggil sebagai ha dhamir, maka kita panggil ulama meletakkan namanya sebagai mat silah tawilah. Okey, Ustaz baca contohnya sekali lagi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Yarahu. Di situ kita baca bacaan 4 atau 5 harakat. Ishtarau bihi anfusahum. Ishtarau bihi anfusahum. Bihi anfusahum. Ini kita panggil sebagai mat silah tawilah. Seterusnya kita lihat pula kepada mat lazim. Lazim ni maknanya wajib. Lazim ni maknanya mesti. Okey. Apa dia? Huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ketika bacaan secara wasal atau secara wakaf. Ni tak berapa jelas sebab apa dia? Kerana pembahagian nanti mat lazim dia ada dua. Sebagaimana yang kita telah isyaratkan sebelum daripada ini. Jadi baik, kita lihat satu persatu. Mat lazim ini dia bahagi kepada dua, mat lazim harfi, mat lazim kalimi. Mat lazim harfi terbahagi dua, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim kalimi juga terbahagi kepada dua, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Ustaz akan terangkan dulu sepintas lalu di sini sebelum kita pergi kepada penerangan satu persatu. Mat lazim harfi adalah melibatkan fawatihus suwar. Apa dia fawatihus suwar? Iaitu huruf-huruf yang diletakkan di hadapan sebahagian daripada surah. Jadi keterangan di sini fawatihus suwar yang apabila dieja di tengahnya huruf mat dan selepasnya huruf sakinah. Kaedah pembacaan huruf fawatihus suwar ini kita kena eja. Yang kamu dah belajar tingkatan 1 dulu. Kita kena eja huruf itu, daripada ejaan itulah terhasilnya bacaan. Nanti kita akan lihat. Kemudian mat lazim kalimi apa? Huruf mat bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimah. Dia melibatkan kalimah, dia melibatkan perkataan. Mat lazim harfi melibatkan huruf yang terdapat di awal surah. Jadi jangan keliru bila mana kita nak letakkan mat lazim harfi. Ini kita nampak ada perkataan huruf-huruf yang merupakan pembuka kepada surah-surah tertentu. Itu yang dibincangkan. Kalau mat lazim kalimi mesti melibatkan satu kalimah, satu perkataan. Baik. Sedikit spektrum ilmu walaupun Ustaz dah imbas tadi, fawatihus suwar adalah huruf hijaiyah yang terletak di permulaan sebahagian daripada surah Al-Quran. Contohnya suratul Baqarah dimulakan dengan alif lam mim. Contoh lagi ada surah yang ditulis dengan ta sin mim nun. Okey. Qaf alif lam ra. Ada beberapa surah lain lagi dimulakan dengan yang seumpama dengan ini, dan ini dinamakan sebagai fawatihus suwar. Baik, kita lihat satu persatu dalam mat lazim ini. Mat lazim harfi mukhaffaf, iaitu huruf mat yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu huruf yang bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham. Huruf mat yang terdapat pada fawatihus suwar itu contoh apabila kita baca alif lam ra, nak baca macam mana? Kena eja. Ustaz ambil lam ra, Ustaz tak eja alif. Lam ejaannya lam alif mim. Di sini kita dapati ada huruf mat lam. Kemudian huruf mat ni bertemu dengan mim. Dalam ejaan ini mim ni mati, lam alif mim, lam. Lam. Kemudian selepas itu ada huruf ra. Ada huruf ra dan ejaan bagi huruf ra itu ra alif ra. Bacaannya
dieja dengan ra alif, ra. Jadi apabila dibaca, huruf mat ini bertemu dengan huruf sukun, dan di antara huruf sukun dengan ra tidak dibaca dengan idgham. Jadi bacaannya alif lam ra. Tidak berlaku idgham di situ, tidak berlaku dengung di situ. Nak masuk pada ra tu, itu senang ceritanya. Jadi huruf mat dalam ejaan bagi alif lam ra ni, lam ini dieja dengan lam alif mim, maka ada huruf mat di sini. Kemudian selepasnya ada huruf mim yang mati, lam, dan di antara mim dan huruf selepasnya ada ataupun tak ada, tidak berlaku sebarang idgham, maka kerana itu dinamakan sebagai mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf. Contoh yang kedua pada huruf nun. Ini dibaca dengan nun. Kenapa dibaca begitu? Kerana ejaan bagi huruf nun ialah nun, waw, nun. Di sini kita dapati ada huruf mat nun, waw ni, waw ni bertemu dengan nun. Nun ini dikira sukun. Kemudian selepas nun tak ada apa-apa dah, maka tidak berlaku idgham. Kerana itu dibaca dengan 6 harakat. Dibaca dengan 6 harakat. Nun. Habis macam tu. Maka bacaannya sebegini, hukum sebegini, dinamakan sebagai mat lazim harfi mukhaffaf. Kita lihat pula mat lazim harfi musaqqal. Beza sikit je antara mat lazim harfi mukhaffaf dan mat lazim harfi musaqqal. Iaitu huruf mat yang terdapat pada fawathus suwar sama, bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang dibaca idgham. Yang dibaca secara idgham. Ustaz ambil contoh yang sama, yang mana lam juga. Alif lam mim. Pada ejaan lam, lam alif mim, di sini ada huruf mat la, bertemu dengan mim yang mati. Kemudian selepas mim ini ada mim lagi. Yang mana antara mim dan mim ini dibaca dengan idgham. Contoh bacaan macam mana? Alif lam, berlaku. Lam tadi, lam ra. Okey, selesai. Sedangkan di sini lam, berlaku idgham di situ. Kerana itu lam ini dinamakan sebagai mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal. Satu contoh lain lagi, kita boleh lihat pada perkataan tasin min. Pada sin, ya ni huruf mat bertemu dengan nun yang mati. Maka dia jadi mat lazim harfi. Cuma nak tahu mukhaffaf atau musaqqal, antara nun dengan mim ada dengung, antara nun dengan mim ada idgham di sini. Maka bila dibaca sin, kerana itu huruf sin itu dinamakan dengan mat lazim harfi musaqqal. Kerana ada berat di situ, ada idgham yang berlaku di hujung huruf sin, yang mana bacaan yang bila mana diterjemah kepada ejaan untuk dibaca, dia menghasilkan bunyi idgham di penghujungnya. Maka kerana itu dinamakan sebagai mat lazim harfi musaqqal. Kita lihat pula mat lazim kalimi. Mat lazim kalimi mesti dalam kalimah, iaitu huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang tidak bersyaddah dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham. Tidak bersyaddah dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham. Bacaan berapa harakat? 6 harakat juga. Contohnya perkataan pada perkataan al-ana wa qad kuntum. Pada al-ana itu, tengok huruf hamzah bertemu dengan huruf mat. Huruf hamzah ada mat ni, kemudian bertemu huruf mat ni bertemu dengan huruf mati dalam satu kalimah. Jadi okey, di situ berlakunya mat dan tidak ada syaddah di situ, tidak ada sabdu di situ,
Tidak ada bacaan secara idgham di situ. Maka kerana itu dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf. Contoh yang kedua, al-ana wa qad asaita. Tengok. Huruf mad bertemu dengan huruf sukun, tak berlaku, tak ada sabdu, tak ada bacaan secara idgham pada perkataan ini. Maka kerana itu dinamakan ia sebagai mad lazim kalimi mukhaffaf. Baik, kita lihat mad lazim kalimi musaqqal macam mana. Huruf mad lazim bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, yang bersyaddah dalam satu kalimah dan dibaca secara idgham. Kita lihat pada perkataan waladdallin. Okey, di sini adanya huruf mad dha bertemu dengan huruf lam mati satu. Ini bertemu dengan mati, maknanya bertemu dengan mati dalam keadaan ada syaddah, ada bagi dua, ada apa ni? Bagi dua di sini. Ada bagi dua, ada huruf yang bersabdu di sini. Dan dibaca secara idgham. Mana? Lam pertama diidgham ke dalam lam kedua. Itu yang dikira sebagai bersyaddah. Jadi bacaannya waladh. Cukupkan 6. Dallin. Dallin. Okey. Contoh yang kedua. Qala atuhajjuni. Di sini ada dua contoh. Pertama pada hajju, nak masuk pada ju. Di sini ada mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian satu lagi ju ni, huruf mad ni bertemu dengan sabdu lagi, bertemu dengan huruf yang dikira sebagai syaddah dan berlaku idgham di sini. Jadi bacaannya qala atuhajjuni. Di situ ada dalam satu contoh ada dua mad lazim kalimi musaqqal di sini. Baik. Terus kepada hukum qalqalah. Qalqalah, apa makna qalqalah? Bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah. Huruf qalqalah tu bila mana disebut khususnya dalam keadaan dia mati, maka dia ada bunyi lantunan. Hurufnya ialah selalunya diringkaskan dengan qaf, ta, ba, jim, dal. Ini ustaz susun sebagaimana susunan anak-anak sekolah, dia suka susun macam ni. Iaitu susunan ba, jim, dal, qaf, ta. Dia buat susunan macam mana? Baju dah kotor. Walaupun tak berapa nak sengit bunyinya, tak berapa nak betul, tak apalah. Dia boleh bantu kamu untuk mengingat huruf-huruf ini dengan baik. Okey. Baik. Terus, qalqalah ini dibahagikan kepada beberapa pembahagian. Pertama, qalqalah sughra. Sughra maknanya kecil. Qalqalah kecil. Huruf qalqalah yang berbaris sukun pada pertengahan kalimah atau pada hujung kalimah ketika dibaca secara wasal. Baca wasal. Maknanya qalqalah sughra ni bacaan yang bersambung. Cara baca, bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Contoh iaitu pada ayat sanuqri'uka fala tansa. Saya ulang, sanuqri'uka wa tasaddaq 'alaina Tengok bunyi tasaddaq 'alaina. Jangan baca dengan sanuqri'uka. Kalau sanuqri'uka tak ada lantunan. Wa tasaddaq 'alaina, tak ada lantunan. Dia nak baca dengan ada lantunan. Sanuqri'uka wa tasaddaq 'alaina. Okey, itu cara bacaan bagi qalqalah sughra. Okey. Kedua, qalqalah kubra. Huruf qalqalah yang berbaris atau sukun yang mendatang
Sukun yang mendatang ni maknanya kita yang matikan dia. Berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Itu sebab tu dia kata sukun mendatang. Dia tu asalnya bukan sukun, dia tak mati, tapi kita yang berhenti pada perkataan itu menjadikan dia mati. Cara bacaan, bunyi lantunan yang kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika wakaf. Okey, contohnya ialah thamaniya hijaj. Thamaniya hijaj. Walam yulad. Walam yulad. Okey. Itu bunyi untuk qalqalah kubra. Dan yang terakhir ni adalah qalqalah akbar. Okey. Dibahagikan di sini dengan qalqalah akbar. Huruf qalqalah yang berbaris syaddah pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Ketika bacaan secara waqaf. Cara bacaannya, bunyi lantunan yang lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf ini. Okey, contoh wala jidala fil hajj. Wala jidala fil hajj. Qulillahu yahdi lil haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Okey. Ini dipanggil sebagai qalqalah akbar. Namun begitu, suka saya sebutkan sedikit berkaitan dengan pembelajaran dalam bidang qalqalah ini, khususnya untuk pengetahuan guru-guru juga, iaitu pada banyak pada banyak huraian-huraian kitab Arabnya membahagikan qalqalah kepada qalqalah sughra dan kubra sahaja, dan mereka memasukkan qalqalah akbar ini dalam kategori qalqalah kubra. Qalqalah sughra, kubra, tak ada yang disebutkan dengan akbar. Namun begitu, ini merupakan khilaf yang berlaku di zaman mutaakhirin ini. Sebahagian daripada ulama-ulama baru, mereka membahagikan qalqalah ini kepada 3 bahagian. Maka tak ada masalah, kita pun boleh terimalah pembahagian 3 pembahagian ini. Cumanya bagaimana cara untuk melaksanakan qalqalah tersebut, sememangnya perlu kepada proses talaqi untuk menjadikan bacaan kita itu lebih tepat, sebagaimana yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada guru-guru yang muktabar, guru-guru yang bersambung sanadnya sehingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu. Sebagai penutup, sila jawab soalan di bahagian deskripsi, dan sebagaimana biasa jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini untuk kita sebarkan kebaikan ini, sebarkan ilmu kepada yang memerlukan. Mudah-mudahan bukan sahaja kita mendapat keberkatan daripada belajar, akan tapi kita juga mendapat keberkatan, dapat pahala kerana menyebarkan perkara yang baik, yang bakal menjadi suatu benda yang berguna kepada orang lain. Ustaz sudahi dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.